Ni tempat kasut dah ke kiri. Itu sembahyang. Habis sembahyang, ambil kasut tadi tapi dalam masjid, keluarkan dari masjid pakai. Bukan pula dalam masjid pula pakai. Dalam masjid pakai kasut dengan selipar nak kena penajam jawabnya. Ini tak ada hormat mana-mana ya. Dan berpaling mereka balik oleh sahabat-sahabatnya, sesungguhnya ia mendengar daripada selepas mereka itu sambung baginda lagi datang kepada hamba itu dua orang malaikat. Kemudian kedua-duanya mendudukkannya. Lalu menanyanya, min nun alifnya. Apakah engkau telah katakan terhadap lelaki ini, yakni Nabi Muhammad? Malaikat Munkar wa Nakir bangunkan dia, dudukkan dia. Itu sebab bila orang mati talqin, hai Joya anak Maryam, dikhabarkan dia bangun dia kata, aku dah mati orang. Aku ingatkan aku ni belum mati. Maka dia baru tahu dirinya mati. Maka Munkar wa Nakir bangunkan kita yang pergi kubur tadi, yang mati tadi ni. Kemudian dia tanya, apa pandangan Mika tentang Muhammad? Maknanya, apa kamu punya ilmu? Apa keyakinan kamu? Bagaimana keyakinan kamu tentang Muhammad? Dia kata dia, adapun orang mukmin akan menjawab, kalau orang yang ditanya itu orang mukmin, mudah-mudahan kita yang ada pada malam ini tuan-tuan, mudah-mudahan termasuk di kalangan orang yang mukmin. Apa makna mukmin? Beriman dengan Allah Ta'ala. Kita Islam, kita beriman, kita yakin dengan Tuhan, kita semayang, kita buat korban, kita tak ada menentang Islam, kita tak kutuk Nabi, kita tak kutuk Allah, kita tak maki Rasulullah, kita tak jadi Syiah. Hari ini tapping Syiah ada. Amin. Ada dah kena tangkap? Dah. Ada yang kena tangkap ya? Tak ada ngaburkan bahawasanya Jibril silap hantar wahyu, patut hantar dengan Nabi, dengan Sayyidina Ali, tiba-tiba terhantarkan dengan Nabi Muhammad. Kalau Jibril silap hantar tuan-tuan, Silap banyak. ini bukan postman hantar surat. Postman hantar surat pun sebelum dia hantar surat, dia dah bubuh siap tu nombor rumah 1, 2, 3, berapa dah susun. Dia dah lalu depan rumah dia tuk-tuk, dia dah tengok lah. Itu pun kadang-kadang silap juga. Itu postman. Postman tu macam gitu lah. Makan royal, makan cabai, minum kopi, kencing manis, darah tinggi, sakit otak, macam-macam ya. Malaikat yang ni Jibril yang hantar wahyu ni, dia bukan nak hantar cerita royal. Dia nak hantar ni risalah Allah Ta'ala, kitab, hukum, hakam, perlembagaan, agama, keimanan. Takkan yang dia nak hantar ni boleh? Dah tak betul. Tukang hantar tak betul. Lepas itu satu lagi, yang kedua, Jibril. Jantan tidak, tina tidak. Kaya tidak, miskin tidak. Makan tidak, minum tidak. Jadi apa pasal dia nak silap hantar? Kalau dia termakan lebih royal hangat pijo, mungkinlah silap hantar. Dia tak makan royal. Itu sebab tuan-tuan kadang-kadang Syiah ni, tuan-tuan, ada Syiah di malam ni? Ada, alhamdulillah. Tengil. Apa tak tengil kamu cakap benda yang tak boleh terima oleh otak? Apa tak terima oleh otak? Fikir tengok-tengok boleh Jibril silap hantar wahyu. Mana kalau Jibril silap hantar wahyu, maknanya Jibril juga dulu hantar wahyu pada Nabi Daud, silap. Hantar wahyu pada Nabi Musa pun silap juga, hantar wahyu pada Nabi Isa pun silap. Pasal jadi pada Muhammad. Jadi tak logik pada akhir. Jadi tuan-tuan tak usah lah pasal nak teringin nak nikah mut'ah. Ikut Syiah. Kalau nak nikah 4 orang bini pun tak payah masuk Syiah. Kahwin je. Ada malam ni orang nak kahwin 4 bini. Ada. Tak payah masuk Syiah. Ada ongkos, Jalan. ada fulus, Hafiz. ada kemampuan, tak ada nyusahkan bini kita, tak ada nyusahkan anak yang akan lahir, kahwin lah. Bini tak bagi ustaz, lantak dia tak bagi. Bukan ada hukum mengatakan dia kena bagi. Betul makcik? Ada ke dalam kitab mengatakan mesti izin dari suami, dari isteri? Tak ada. Kahwin lah. Lepas tu kamu ngerador lah kamu seorang. Terkerap ke, mantua ke, tumpur ke, kamu je pasal kamu teringin nak kahwin ramai menor. Kalau kamu sanggup, jalanlah. Kalau tak sanggup, tak usah. Jadi Islam kata fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba', boleh. Tapi jangan jadi Abu Talib. Abu Talib Singapura itu Johor.
Dia kata fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. 1 campur 2, 2 campur 3, 3 campur 4. 10. Oh, lagi handai. 10 dibalutnya. Jadi kita tidak. Kita 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh. Kalau rasa 4 tak cukup juga, nak kahwin juga lagi, pilih yang 4 yang mana nak kena apa? Nak kena buat. Boleh buat meeting nak terkejut. Syarat terkejut, abang teringin nak orang lagi. Jadi dah ramai-ramai 4 orang ni gamak-gamak siapa yang sanggup di apa? Cabut uli. Cabut uli ke tak kira lah kan? Siapa gamak ni. Tapi kalau 4 tak cukup juga, wallahualam lah. Itu lain gaya pakai tu. Lain ilmu tu. Tak tahulah dia pakai silat rimau ke apa, wallahualam lah kan. Jadi tuan-tuan ni, perempuan sekalian, tak ada masalah. Bukan pasal nakkan muta'ah kita terpaksa jadi syiah. Boleh. Ahli sunnah pun boleh kahwin sampai 4. Pasal nak semayang jamak. Dah pula kita musafir jamak lah. Apa masalahnya? Kalau tak juga jamak tuan-tuan. 3 batu jamak lah. Betul ingin benar nak semayang jamak. 3 batu jamak lah. Tapi saya tak pakai. Saya kabur. Kita jamak 2 marhalah. Tapi itu harus. Tapi yang sebenarnya lebih daripada 2 marhalah. Iaitu 3 marhalah. Tapi 2 okey. 2 dah boleh dah. Iaitu lebih kurang sekitar kata 5, kejap 83, kejap 89. 90 lah sunat. 90 km tu kita yakinlah boleh jamak. Kalau saya tadi daripada rumah saya Pengkalan Peko kemari, tak boleh jamak. Pasal tak sampai 2 marhalah. Itu ayatnya. Tuan-tuan dari rumah tuan-tuan 5 batu kemari, dia tak boleh jamak. Kecuali kalau tuan-tuan memang datang masjid, memang ahli masjid setiap waktu, tiba-tiba hujan lebat, boleh jamak. Tapi tak boleh qasar. Jamak tanpa qasar. Tapi mungkin orang tak buat kot. Buat. Tak ada. Bila pula kita waktu datang masjid. Tapi kalau yang memang rajin tu boleh. Kalau hujan. Tapi kita seorang, orang lain tak ada pula. Tapi boleh buat. Tak ada masalah. Tuan ya? Okey. Tak usah pedulikan tajuk sembahyang jamak tadi atau syiah tadi. Jangan jadi syiah sudah. Jangan jadi syiah. Syiah ni. Dia mau kata syiah tak betul Pak Ustaz. Saya tak kata syiah tak betul. Tapi boleh ke syiah itu mengikut imam yang 12 tu? Imam Nujabak Nuqabak yang 12 tu, apa nama, Ja'far As-Sadiq atau yang seumpama dengannya. Ini ambil yang jenis pengaban TB. Macam mana kita ngikutnya? Ikut Nabi Muhammad sudah. Hilang cerita. Adapun orang mukmin akan menjawab, saya menyaksi apa tu? Betul ya? Betul. Saya menyaksi bahawa ia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Bagi katanya, apa kamu kata pada Muhammad? Kata orang tadi, kita lah yang masuk dalam kubur. Dia kata, dia hamba Allah. Dan juga dia ialah Rasul. Dia hamba Allah. Maknanya dia hamba kepada Allah macam kita. Allah Ta'ala jadikan kita, maka kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Muhammad itu, dia Rasul. Pasal itu bila kita mengucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita kata, aku bersaksi Muhammad itu utusan Tuhan. Maknanya dia sebagai pembawa risalah Tuhan. Dia sebagai pembawa kitab Allah. Dia sebagai pembawa segala hukum hakam yang mari daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu dikepilkan Allah Quran, Muhammad itu hadis. Allah Ta'ala dia mari ada ayat dia, kalam dia iaitu Al-Quran. Adapun Nabi SAW ada juga ayat dia, sabdanya, maka itu ialah hadis. Sebab itu kata Nabi, taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnat rasulih sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan 2 perkara kamu tak akan sesat buat selama-lamanya. Yang pertama kitab Allah, Al-Quran, dan juga yang kedua sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu hadis. Dan hadis Nabi tak ada yang boleh kita protes. Wa ma yantiqu 'anil hawa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi itu tak kala mana menuturkan atau tak kala mana dia bersabda, semuanya wahyun yuha, wahyu yang diwahyukan. Maknanya ada connection
dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita bercakap 10 kita bercakap, takkan tak ada salah satu yang tak betul. 50 patah kita cakap, tentu ada yang betul itu. Banyak yang tak betul. Kan? Itu sebab katanya bila kau bercakap banyak yang gugur. Makna gugur tu banyak yang silap. Oleh sebab itu Nabi kata, tosah cakap banyak. Ustaz pun tosah cakap banyak. Itu sikit. Jadi kita tuan-tuan ni cakap banyak ni maknanya kalau kita berada kawan-kawan kita yang tak ada pedoman, tak ada apa semua, dan kita cakap banyak-banyak. Tapi kalau ngaji ni ustaz lah mengajar lah, dia repeat lah sikit. Antara dia baca hadis, antara dia baca Quran, baca akidah apa semua, dia ada repeat dia. Mungkin mengesahkan, menceritakan, membayankan. Adapun apa yang dibaca Quran atau hadis, pastikan itu mesti betul memang firman Tuhan dan juga memang sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Lalu dikatakan kepadanya, lihatlah kepada tempat kediaman engkau dalam neraka. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah tukarkannya menjadi tempat kediaman ke dalam syurga. Hang sebenarnya masuk neraka. Tapi pasti hang yakin Muhammad itu sebagai Nabi, dia Rasul Allah, dia hamba Allah, maka mu tengok tempatmu ialah syurga. Ya, tempat kita tuan-tuan tengok ke bumi ni pun, kalau kita duduk, kita rasa kejap seronok, kejap tak seronok, kejap yakin, kejap ya. Tapi syurga, syurga tuan-tuan. Nikmatnya banyak, loyalnya sedap, lepas tu bidadari dia ramai, lepas tu kakinya empuk, lepas tu jumpa dengan Allah Ta'ala, lepas tu berziarah para anbiya alaihi wassalatu wassalam, lepas tu kita boleh berkenal bukan lagi umat Nabi Muhammad, umat berbagai-bagai daripada Nabi-Nabi yang lain. Umat Nabi Yunus, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Musa, Nabi Isa dan juga Nabi-Nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu syurga. Nikmat. Makan tak kena bayar, berak tak kena bayar. Makan tak kena bayar. Berak pun tak kena bayar. Berak pun tak ada. Mana ada syurga berak? Dia keluar-keluar gitu. Berlaku proses pengeluaran apa namanya kita panggil apa yang kita makan itu dengan peluh. Tak ada berlaku proses ciri merebek. Makan-makan terlebih syurga tiba nak ciri. Tidak, tak ada berlaku dalam syurga. Mana orang ciri kan syurga? Mana bangun ada syurga? Mana nak mahu syurga tu bangun? Syurga tu jamil, syurga tu harum, raihatuh yani mumtazah, jaidah, hasanah, mana baunya cantik. Boleh, bukannya sayyi'ah. Kalau sayyi'ah, itu pakai syurga. Neraka lain. Neraka minumnya danur, minumnya apa makannya daripada pokok zakum yang kelab, kemudian payu ataupun pai, itulah makanan ahli neraka. Suara atau dendangan muziknya, kalau atas dunia dia dengar Daud Kilau, atas dunia dia dengar Siti Nurhaliza, atas dunia dia dengar siapa ni? Tak tahu ya. Sana dia akan dengar seorang kazan. Itulah dia punya muzik ataupun dia punya hiburan. Kazan dia suara, sedap ke suara kazan? Kazan ini setahu saya masa dekat Jordan, dekat Syria dulu, orang Arab gunakan nak ngutip roti. Dia letaklah poket dekat belah kanan, poket belah kiri. Bawa ni kazan itu, mana jumpa roti yang jatuh, dia kutip bubuk. Pasal bagi orang Arab, roti dia macam kita nasi. Kita makan asasi kita nasi, bread. Demo ialah roti. Bila dia mendapat je roti yang jatuh tu, ambilnya kucuk. Tak. Kita pun orang tutup otak kita, orang kita dulu kalau makan nasi. Kalau jatuh nasi, kutip. Hari ni kalau jatuh nasi, kotor. Dimakan di kedai pun dia kata lantai tu kotor, ataupun meja tu kotor. Di rumah pun dia kata kotor juga. Toyak nasi tu. Esok dia akan dakwa kita pada hari kiamat. Oh, kamu bila kamu laku apa lantak aku. Bila aku jatuh, kau biarkan aku. Mangkuk kita bisa menjawab. Jadi sebab itu tuan-tuan jangan makan gelojoh. Makan pelan-pelan. Doa dulu, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Lepas itu kita pun makan. Bismillah ala barakatillah. Baca bismillah, itu kita pun balu. Takut kalau tak baca bismillah, saya tak makan. Tutuh 5 pinggan tak kenyang-kenyang. Aku tengok 5 pinggan tak kenyang ni.
Jom kita tiupkan telinga dia, bagi dia berhenti. Dah setan, dah dia apa nama, apa tak ada baca bismillah.